Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rubiah binti Hamzah, pelajar PDPP Bahasa Melayu, akan mempersembahkan pengajaran mikro tentang akal budi dan pemikiran dalam syair tahun 5 sebagai pilihan kami. Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Alhamdulillah sehat. Okey, apa perasaan kamu setelah lama tidak ke sekolah? Alhamdulillah semuanya gembira. Cikgu nampak dari wajah kamu semuanya ceria, gembira dapat kembali ke sekolah. Tapi cikgu ingatkan sekali lagi, kita masih dalam musim pandemik COVID-19. Jadi kita mesti sentiasa menjaga kebersihan dan sentiasa memakai pelitup muka. Okey, kalau ada yang rasa-rasa demam ataupun simptom-simptom ringan, sila laporkan kepada ketua kelas. Okey, faham? Okey, bagus. Baiklah. Hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran bahasa Melayu. Okey. Baiklah. Pertama sekali cikgu meminta kamu untuk bersedia dan mendengar apa yang cikgu akan sampaikan sebentar lagi. Dengarlah anak, ibu berpesan, lengkapkan diri dengan pelajaran. Hanyalah itu jadi bekalan untuk hidup di masa depan. Ilmu itu pelindung diri, seperti kebun berpagar duri, seperti sinar intan baiduri. Itulah tanda orang jauhari. Hidupmu kini di masa remaja, bagaikan permata amat berharga. Jangan jatuh ke lembah hina, nanti menyesal tidak berguna. Okey, baiklah murid-murid, setelah apa yang cikgu simulasikan sebentar tadi, okey, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu rasa setelah mendengar apa yang cikgu simulasikan sebentar tadi? Ya Tarmizi. Ya betul, guru sedang memperdengarkan syair. Ya betul. Ya Ani. Oh iya, syair ialah tradisional warisan Melayu, budaya Melayu. Ya Ali. Ya betul, syair tu tadi tentang pesanan. Okey, pesanan apa tu? Bagus ke tidak bagus? Pesanan yang bagus, pesanan yang baik untuk anak-anak. Okey, lagi apa lagi yang kamu faham setelah mendengar simulasi tadi? Ya Abu. Oh ya betul, anak-anak mestilah rajin menuntut ilmu pengetahuan. Okey, bila kita rajin belajar, menuntut ilmu pengetahuan, sentiasa ingin tahu apa yang akan kita dapat. Ya Zahra? Iya betul, bila kita rajin belajar, rajin menuntut ilmu pengetahuan, kelak kita akan mendapat pekerjaan yang bagus, kehidupan pun lebih baik, dan apa yang paling penting, kita dapat membantu ibu bapa. Okey, bagus semuanya, tahniah. Okey, baiklah.
setelah cikgu mendengarkan syair tadi, agak-agak apa yang kita akan belajar hari ini? Cuba fikirkan sejenak. Apa kaitan cikgu simulasikan syair tadi itu kepada pembelajaran kita hari ini? Ya Zahra. Ya betul, kita akan belajar tentang syair. Lagi? Betul, kita akan mensimulasikan syair. Bagus, okey. Jadi hari ini kita akan belajar syair meriahnya perayaan. Okey, baiklah. Sekarang cikgu mau kamu buka buku teks muka surat 85. Okey, muka surat. Ya Ali, ya betul, muka surat 85. Okey. Cuba kamu perhati apa yang kamu dapat lihat daripada buku teks. Ada rangkap syair. Tapi sebelum kita belajar apa itu syair, kita akan belajar konsep terlebih dahulu. Okey, konsep syair. Okey, apa itu syair? Macam yang cikgu simulasi tadi itu sebentar tadi dan melihat buku teks muka surat 85. Apa itu syair? Okey, syair ialah salah satu puisi tradisional lama. Maksudnya sebelum kamu lahir lagi, syair ni sudah wujud. Dan syair merupakan warisan budaya terdahulu yang terus hidup dan kekal hingga ke hari ini. Okey, banyak cuma untuk kamu ni mungkin jarang mendengar syair, mungkin lebih kepada pantun. Ya, tapi sebenarnya syair merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang patut kita pelajari sehingga ke hari ini. Okey, itu konsep syair. Okey. Kemudian kita juga akan mempelajari konsep akal budi dan pemikiran dalam syair. Okey, apa itu akal budi dan pemikiran dalam syair? Okey, boleh lihat papan putih di hadapan. Okey, tadi kita sudah mengetahui apa itu syair. Puisi tradisional lama, warisan budaya terdahulu yang terus kekal sehingga hari ini. Jadi kemudian kita akan belajar pula konsep akal budi dan pemikiran. Okey, apa itu akal budi dan pemikiran? Akal budi dan pemikiran merupakan perbuatan, pemikiran, sikap manusia yang mendukung kebijaksanaan, kehalusan jiwa serta keindahan. Okey, maksudnya perbuatan ini apa-apa juga perbuatan baik akan membawa kebaikan dan memberikan pengajaran kepada orang lain. Maksudnya di sini bila kita baca syair, kita akan dapat mempelajari sesuatu. Contohnya perbuatan baik, sentiasa membantu orang lain, menghormati orang lain, akan dipaparkan dalam akal budi pemikiran dalam karya syair. Okey, seterusnya pemikiran, sikap manusia yang mendukung kebijaksanaan, kehalusan jiwa serta keindahan. Okey, pemikiran ini maksudnya pemikiran yang terdapat dalam syair, idea yang ingin disampaikan oleh pengarang. Sebagai contoh, kebanyakannya syair dia menceritakan tentang kehidupan ataupun kebudayaan sesuatu zaman. Okey, kalau kita lihat pada muka surat 85 ni, syair ni menceritakan tentang meriahnya perayaan. Bagaimana masyarakat di Malaysia yang pelbagai kaum ni meraihkan perayaan secara bersama-sama, bertoleransi. Sebagai contoh, semasa hari raya
kaum Cina dan juga kaum India turut sama-sama meraihkan dengan mengunjungi rumah kaum Melayu. Sebagai contoh, itu semua dizahirkan secara indah, halus bahasanya di dalam karya syair. Itu maksudnya. Kemudian dalam akal budi dan pemikiran syair juga, apa yang kita dapat lihat sebenarnya? Okey, antara yang disampaikan dalam syair ialah yang pertama, kesantunan berbahasa. Bagaimana kita menggunakan bahasa yang betul. Okey, sebagai contoh, bila kita ingin bercakap ataupun bertutur dengan ibu bapa, kita tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar. Kita tidak boleh mengherdik ibu bapa. Kita mesti menggunakan bahasa yang sopan, yang baik. Ya, kita tidak boleh menggunakan bahasa kasar. Kemudian yang kedua, menjadi medium dakwah. Medium dakwah ni maksudnya melalui karya syair itu kita boleh berdakwah, menyebarkan agama Islam. Terdapat juga syair-syair yang mengisahkan tentang Islam, hukum-hukum Islam. Itulah yang terdapat dalam akal budi dan pemikiran syair. Kemudian yang ketiga, sebagai medium hiburan. Okey, sebagai medium hiburan ni maksudnya selain daripada kita mendapat ilmu pengetahuan, syair juga disampaikan dalam bentuk hiburan. Maksudnya selain daripada mendidik, ianya juga menyelipkan hiburan. Macam yang kita diserapkan dalam pembelajaran bahasa Melayu ni, didik hibur. Begitu juga hiburan. Okey, kemudian yang keempat, akal budi dan pemikiran dalam syair ini juga turut menerapkan pendidikan secara formal. Okey, di dalam karya-karya syair tu turut juga mengajar tentang perkara-perkara yang baik secara formal. Bagaimana adab kita dengan guru, bagaimana adab kita dengan ibu bapa, bagaimana adab kita dengan pemimpin. Macam yang dalam muka surat 85 ni, meriahnya perayaan, salah satu yang ditekankan ialah sentiasa bertoleransi antara pelbagai kaum. Kalau kita tidak tahu, kita ni perlu menghormati antara kaum, kita pasti akan sentiasa bergaduh, tidak aman. Betul tu. Betul tu Tarmizi. Lagi? Betul tu Aini. Nanti tidak akan disukai oleh orang lain. Jadi melalui konsep akal budi dan pemikiran ini, inilah yang diserlahkan. Inilah yang akan menjadi asas kepada pembinaan syair. Melalui syair itu dia menyampaikan kesantunan, medium dakwah, hiburan dan mendidik murid secara formal. Jadi ada yang minat sini berkarya? Boleh. Mula menulis sikit-sikit. Sebab budaya Melayu ni, dia tidak akan menggunakan budaya kasar, bahasa kasar. Jadi itulah para pengarang dahulu kala menggunakan karya-karya seni ni untuk menzahirkan perasaan mereka, tetapi dengan cara bahasa yang berlapis. Orang cakap tidaklah mengherdik, menghina, menyinggung perasaan orang lain, ya, tidak. Okey. Jadi kita sudah belajar tentang konsep syair, konsep akal budi dan pemikiran dalam syair. Jadi agak-agak murid-murid, apa kaitannya akal budi dan pemikiran dengan syair? Okey. Ada yang boleh jawabkah? Ya Tarmizi. Ya betul, daripada syair tu akan dapat pengajaran. Ya Ani. Mengajar kita lebih jadi baiklah. Mengajar kita lebih baik dalam kehidupan. Ya. Ya Zahra.
Ya betul, daripada syair akan memperkembang bahasa kita. Memperkembang bahasa macam mana tu? Okey, memperkembang bahasa melalui pembacaan syair, banyak bahasa ataupun kosakata baharu yang kita akan dapat. Jadi akan memperkaya lagi bahasa. Boleh berkomunikasi dengan baik, lancar. Kalau tulis karangan pun tulisan karangan tu baik, koheren, kohesinya pun baik. Banyak kan fungsi syair ni. Tapi berbalik kepada kaitan, apa kaitan akal dan pemikiran dengan syair? Baiklah murid-murid, melalui syair ini, pembelajaran syair ini terserlah nilai akal budi dan pemikiran. Kenapa cikgu cakap begitu? Dalam menghasilkan karya-karya seni, khususnya karya-karya sastra ni, nilai pemikiran apa yang cuba disampaikan oleh penulis tu kita dapat lihat dalam syair. Macam yang cikgu cakap tadi lah. Sebagai contoh, jika penyair ingin menyampaikan tentang kesantunan berbahasa melalui syair itu, selain daripada kita mensimulasikan syair, memperdengarkan syair, kita juga dapat memahami apa isi dan juga apa pengajaran yang terdapat dalam syair. Itulah yang dikatakan dengan berkaitan akal budi, pemikiran dan juga syair. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ini? Jelas? Okey, baiklah. Seterusnya kita akan sesi soal jawab. Okey. Dalam sesi soal jawab ni, cikgu akan okey, nampakkah di depan ni? Nampak? Okey. Ni cikgu akan cabut satu nama dan kemudian cikgu akan soal berkaitan dengan konsep yang kita pelajari hari ini. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Konsep yang kita telah pelajari hari ini, konsep konsep syair, konsep akal budi dan pemikiran dalam syair. Okey. Ingat lagi kan, kita baru tadi belajar sama-sama. Okey, sekarang cikgu akan goncang 1, 2, 3. Okey, cikgu akan nama bertuah pertama Zahra. Okey, baiklah Zahra. Boleh bagi tahu cikgu apa itu konsep syair yang kamu faham setelah kita belajar tadi? Ya betul, syair merupakan tradisi masyarakat Melayu ya sejak dahulu lagi. Betul. Sejak dahulu lagi ni maksudnya warisan dari satu keturunan turun temurun sampailah sekarang. Okey. Bagus, pandai. Jadi kita teruskan kepada soalan kedua. Okey, soalan kedua. Okey, 1, 2, 3. Okey, nama bertuah yang kedua, Tarmizi. Okey, Tarmizi, dia minta untuk berdiri. Okey, Tarmizi, boleh berikan cikgu apa itu konsep akal dan pemikiran? Apa yang kamu faham? Okey, akal dan pemikiran. Ya, betul Tarmizi. Konsep akal budi dan pemikiran dalam syair menzahirkan tentang idea dan juga fahaman penulis ataupun penyair. Okey, betul. Bagus, duduk. Tahniah Tarmizi. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi soalan. Kita tengok siapa yang kena. Okey. 1, 2, 3. Okey, Ani. Ani orang seterusnya. Okey, Ani.
Cuba Ani. Okey, baiklah Ani. Soalannya, apa itu kesantunan berbahasa Ani? Ya, betul. Kesantunan berbahasa ialah bagaimana murid menggunakan bahasa. Macam yang cikgu cakap tadi, yang cikgu bagi contoh, apabila kita bercakap dengan ibu bapa, kita tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar, yang kesat. Macam juga kita bercakap dengan cikgu. Semasa cikgu mengajar, bila kamu ingin ke tandas, bagaimana? Bolehkah kamu keluar begitu sahaja tanpa meminta izin? Tidak boleh kan? Mesti minta izin dengan guru. Itu adalah salah satu cara kita untuk bersantun, bersopan santun dengan guru ataupun ibu bapa. Okey, tahniah. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey. 1, 2, 3. Okey. Nama bertuah jatuh kepada agak-agak siapa? Agak-agak siapa? Cuba tekan. Jatuh kepada Ali. Okey Ali. Soalannya, apa yang kamu faham tentang perbuatan? Macam yang cikgu terangkan tadi. Apa tu? Apa tu perbuatan? Okey. Betul. Pandai Ali. Okey, perbuatan ialah macam yang cikgu terangkan tadi ya. Perbuatan tu apa-apa sahaja perbuatan baik yang boleh dijadikan contoh kepada orang lain. Cikgu bagi contohlah. Kalaulah ada syair yang mengisahkan tentang pembulian, pergaduhan, adakah itu satu syair yang bagus, yang baik untuk dijadikan pengajaran kepada kita? Tidak kan? Perbuatan ini mestilah yang membawa kebaikan kepada orang lain. Apabila orang membaca syair tersebut, mensimulasikan syair tersebut, dia akan mendapat suatu perkara yang baharu, yang dapat membina dirinya lebih baik dari sebelum itu. Begitu dia. Okey, kita teruskan lagi soalan. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey, nama yang bertuah. Nama bertuah seterusnya. Okey, agak-agak siapa? Okey, nama bertuah seterusnya ialah Abu. Okey, Abu. Okey, cuba berdiri Abu. Okey. Baiklah. Daripada pembelajaran kita hari ini tentang konsep syair, konsep akal, pemikiran, akal budi dan pemikiran dalam syair, apa yang kamu dapat? Apa gambaran kamu? Apa pendapat kamu? Ya, sila Abu. Ya, betul Abu. Okey, Abu mengatakan bahawa apabila kita belajar syair yang mempunyai unsur akal budi dan pemikiran, kita akan dapat pengajaran yang lebih baik. Kita dapat melihat idea-idea positif yang cuba disampaikan oleh penyair di dalam karya. Selain itu, melalui syair juga, akal budi dan pemikiran ni kita dapat lihat bagaimana penyair itu menggunakan bahasa yang baik, yang santun, yang sopan, tidak menyinggung perasaan pembaca. Bila kita mensimulasikan syair, kita akan rasa gembira dan kita akan mendapat pengajaran yang lebih baik. Okey, baiklah.
setelah kita mempelajari konsep syair, konsep akal budi dan pemikiran pada hari ini, jelaslah bahawa akal budi dan pemikiran yang terdapat dalam syair ini memainkan peranan penting untuk murid-murid. Kenapa cikgu cakap memainkan peranan penting? Kerana melalui pembelajaran akal budi dan pemikiran dalam syair, kita akan mendapat ilmu pengetahuan yang lebih baik, yang dapat memberi pengajaran kepada kita, yang boleh menjadi contoh teladan kepada kita, selain daripada mengekalkan warisan tradisi budaya Melayu kita. Okey, kalau kita lihat dalam buku teks muka surat 85, Meriahnya Perayaan, kita akan dapat melihat ataupun mengetahui bagaimana masyarakat pelbagai kaum di Malaysia ni boleh hidup secara bersama. Contohnya masyarakat Melayu, masyarakat India, masyarakat Cina. Macam yang cikgu bagi contoh tadi. Jika masyarakat Melayu menyambut hari raya, perayaan hari raya, masyarakat Cina dan India juga turut meraihkannya dengan cara berkunjung ke rumah masyarakat Melayu. Itu apa yang kita dapat dalam syair tersebut. Konsep akal budi dan pemikiran yang cuba diluahkan, diterjemahkan di dalam muka surat 85 Meriah Perayaan. Di situ juga dalam syair Meriahnya Perayaan ni juga ditekankan setiap masyarakat ini perlu bertoleransi, bekerja sama antara satu sama lain. Sebagai contoh, kalau jika jiran kita Cina mengalami masalah, kita perlu membantu segera. Walaupun kita ni berbangsa Melayu, tidak kira kaum, sentiasa tolong menolong, bersatu hati. Dan apabila kita berkomunikasi, berinteraksi antara satu sama lain, kita sentiasa menggunakan bahasa yang sopan, yang baik. Kita tidak menyinggung perasaan jiran ataupun kaum lain. Walaupun kita ni berbeza agama, ya, walaupun kita berbeza agama, berbeza fahaman, tapi matlamat kita satu, iaitu sentiasalah bersatu padu, hidup aman dan harmoni dalam satu negara, dalam satu kelompok masyarakat. Itulah yang cuba disampaikan dalam syair Meriahnya Perayaan. Selain daripada kita menyambut perayaan bersama-sama, kita juga dapat mengukuhkan silaturahim. Itulah yang cuba digambarkan dalam syair Meriahnya Perayaan, berunsurkan akal budi dan pemikiran. Apa-apa juga perkara yang baik kita perlu teruskan, jadikan amalan. Tapi untuk perkara-perkara yang tidak baik, kita jauhi. Itu tidak baik untuk kehidupan yang harmoni. Itu maksudnya. Jadi jelaslah bahawa hari ini melalui syair Meriahnya Perayaan pada muka surat 85, kita sudah mempelajari konsep syair, konsep akal budi dan pemikiran yang terdapat dalam syair. Kita dapat mengetahui bahawa penyatuan kaum itu memerlukan toleransi yang tinggi, tolong-menolong, kerjasama dan juga sentiasa bersantun. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.